Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton webinar khususnya kepada warga Pusat Sumber JPM seluruh Malaysia yang saya kasihi. Pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk yang sering menjadi pertanyaan, iaitu kajian dan inovasi dalam pembangunan pusat sumber. Para JPM yang saya sayangi, membangunkan pusat sumber atau menghasilkan sebuah pusat sumber yang menjadi idaman adalah perkara yang sangat menyeronokkan. Semua JPM dan juga pentadbir sekolah mengharapkan sebuah pusat sumber yang hebat, sebuah pusat sumber yang aktif di mana murid berlari untuk ke pusat sumber. Walaupun pusat sumbernya kecil, tapi dapat menghasilkan banyak kejayaan dan memberi impak yang sangat signifikan dan secara tidak langsung akan mencetuskan terhasilnya banyak anugerah serta kejayaan dalam aspek pusat sumber cemerlang, dan pastinya pusat sumber idaman menjadi impian setiap JPM. JPM bekerja dengan gembira dan penuh enjoy. Oleh itu, apabila kita dapat menghasilkan pusat sumber idaman yang menjadi impian, kita dapat membantu seluruh warga sekolah mengharumkan sekolah menerusi pusat sumber. Kita perlu ingat bahawa pusat sumber sebenarnya adalah nadi sekolah. Sebuah pusat sumber yang berjaya dapat memberi impak kepada kemenjadian murid, membangunkan murid dari segi kognitif, efektif, psikomotor, dapat menggerakkan inovasi-inovasi yang hebat dalam kalangan guru serta membuat perubahan fizikal dan kemenjadian sekolah. Namun, itu kebanyakannya hanya sekadar impian. Realiti yang berlaku kepada kebanyakan pusat sumber seluruh Malaysia ialah: pertama, pusat sumber kurang pelanggan. Kedua, pusat sumber apabila pintunya dibuka tidak ada nyawa, tidak ada roh dan suasananya tidak bermayam. Ataupun sebuah pusat sumber hanya sekadar ada wujud di setiap sekolah, tidak berfungsi, kaku, beku, sunyi, malah kurang aktiviti, dan akhir yang paling menyedihkan adalah sebuah sekolah itu pusat sumbernya mati. Dan keadaan ini tentulah memberi kesan kepada kerjaya seorang JPM, di mana JPM akan berasa sangat stres. Dan ada kalanya dalam certain case atau dalam kes tertentu di mana GPM-nya berasa murung, tidak seronok untuk bekerja dan mereka sendiri menghadapi masalah dengan pentadbir dan banyak yang berlaku proses peletakan jawatan. Para GPM yang saya kasihi, sebenarnya semua masalah ada jalan penyelesaian. Aktiviti PSS yang hebat sepatutnya memenuhi kehendak pelanggan. Kita perlu tahu apa sebenarnya yang pelanggan kita nak, bukan apa yang ingin dibuat oleh GPM ataupun apa yang ingin dilaksanakan oleh pentadbir sekolah, oleh guru-guru dan sebagainya. Sebab sebenarnya membangunkan PSS adalah kita perlu melihat apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pelanggan kita. Dalam konteks sekolah, pelanggan kita adalah murid. Oleh itu, perkara pertama yang perlu kita lihat adalah kita perlu buat analisis keperluan apakah bahan yang kita perlukan dalam sebuah pusat sumber. Dapatkan maklum balas pelanggan. Tidak semua aktiviti atau program yang kita laksanakan itu disukai oleh pelanggan kita. Dan yang ketiga, dapatkan cadangan aktiviti. Apakah aktiviti yang sesuai dalam melaksanakan pusat sumber. Mungkin seorang JPM seperti saya berumur 46 tahun merancang aktiviti dan mungkin aktiviti itu tidak bersesuaian dengan murid berumur 13 tahun atau murid bersekolah rendah. Oleh itu, kita perlu dapatkan apakah cadangan aktiviti yang sesuai, kerana itu kajian adalah sangat penting untuk kita mengenal pasti apakah masalah yang sebenarnya kita hadapi supaya kita dapat menyediakan ubat yang sebenar. Oleh itu, kenapa perlu laksanakan kajian dalam pembangunan PSS? Untuk makluman hadirin yang saya kasihi sekalian, sebenarnya saya bersama dengan tim pasukan PSS idaman, pasukan kami 5 beradik yang dianggotai oleh saya, Cikgu Syariza, Ustaz Azlan, Cikgu Prasad dan Ju Biskut Jagung telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk
kajian tindakan membangunkan pusat sumber idaman di mana kami kompilasikan 10 kajian terbaik yang telah pun terbukti memberi impak kepada pembangunan pusat sumber. Kami telah mencuba dan terhasil berjaya kami bukukan untuk dikongsi oleh rakan JPM. Kenapa? Kerana kajian itu adalah sesuatu yang sangat penting kerana kajian mengkaji situasi sebenar untuk memberi penawar apakah masalah yang kita hadapi. Kita tidak boleh terus melaksanakan program kerana kita tidak tahu adakah program itu sesuai atau tidak. Dan JPN sebenarnya lebih bersedia mengubah amalan berdasarkan dapatan. Kita buat kajian, kita kena pasti masalah dan kita membuat penambahbaikan berterusan untuk perubahan yang positif. Kerana kita telah menyediakan ubat kepada segala penyakit. Dan yang ketiga, kajian perlu untuk membaiki kelemahan yang kita ada. Kita kumpul maklumat untuk fahami apa sebenarnya situasi yang berlaku. Oleh itu, barulah kita dapat membuat perancangan apakah tindakan-tindakan yang penting yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah. Dan sebenarnya, kajian adalah sangat sesuai untuk PSS yang menghadapi masalah. Kenapa saya berani berkata demikian? Kerana saya sendiri membangunkan pusat sumber berdasarkan kajian. Malah mahu menyelesaikan masalah-masalah biarpun dalam keadaan yang sangat kompleks. Dan sebenarnya amalan melaksanakan kajian juga dinyatakan dalam instrumen pusat sumber cemerlang pada bahagian D6.5. Dan sebenarnya semua masalah boleh diselesaikan dan PSS anda bakal menjadi juara. Apabila kita melaksanakan kajian, khususnya kajian tindakan seperti mana dalam instrumen PSS cemerlang, sebenarnya kita selesaikan masalah. Dan seperti mana yang terdapat dalam skrin, anda semua telah melihat beberapa perkara atau aspek yang perlu dilihat. Dan apabila kita melaksanakan kajian untuk menyelesaikan masalah, kebanyakan kajian merupakan pencetus kepada inovasi. Kenapa? Kerana ia memberi satu idea baru dan seperti mana yang tercatat dalam instrumen pusat sumber cemerlang dicatatkan pada bahagian E1.2. Persoalannya, adakah kajian ini wajib dilakukan? GPM yang dikasihi sekalian, untuk makluman semua, kajian merupakan dicatat dalam surat berkeliling Ihtisas bilangan 3/2005 yang menyatakan bahawa GPM, senarai tugas GPM adalah antaranya ialah menjalankan penyelidikan kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS. Jadi kalau ditanya adakah itu wajib ataupun tidak, itu adalah tersenarai dalam bidang tugas sebagai GPM. Dan kajian bukanlah satu yang membebankan sebenarnya kerana kajian memberi peluang untuk kita berfikir dan untuk menghasilkan sesuatu yang hebat. Kerana apabila kita berfikir, kita akan mencari idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah. Seperti mana yang saya katakan sebelum ini, semua masalah ada penyelesaiannya. Kita berbalik kepada konteks kenapa kajian. Kita melaksanakan kajian kerana kita ingin membangunkan PSS mengikut kehendak pelanggan. PSS yang berjaya adalah PSS yang memenuhi impian para pelanggannya. Yang pertama, kita perlu analisis keperluan. Apakah keperluan bahan yang diperlukan? Kita tak boleh terus membeli bahan-bahan tersebut tanpa mengetahui adakah buku fizikal itu diperlukan oleh panitia atau bahan digital itu digunakan untuk aktiviti kerja khusus dan sebagainya. Oleh itu, para GPM disarankan untuk menyediakan borang atau membuat sedikit soal sedia apakah sebenarnya bahan yang diperlukan oleh seluruh warga sekolah. Apakah aktiviti yang perlu diperlukan oleh warga sekolah. Apabila mendapat bahan tersebut, dapatan tersebut, barulah kita mudah untuk membuat perancangan pembelian. Anda sudah dapat kajian yang pertama. Kita lihat pada kajian yang seterusnya, iaitu kita mengumpul maklum balas pelanggan. Kita tidak boleh berasa selesa, oh PSS saya sudah hebat, tidak ada masalah. Kita perlu kaji. Kenapa? Kerana mungkin dalam 1,000 orang pelajar kita sendiri tidak suka ataupun tidak berminat untuk melaksanakan aktiviti kerana aktiviti itu sesuai ataupun tidak.
Okey, jadi sehubungan dengan itu perlunya kita mendapatkan maklum balas pelanggan dengan melaksanakan soal selidik. Dan daripada situ kita dapat melihat bahawa ada aktiviti yang mungkin boleh diteruskan pada masa hadapan atau mungkin ada aktiviti yang mungkin kita berhenti setakat ini saja kerana tidak memberi impak ataupun tidak diminati oleh para pelanggan kita. Jadi apabila kita tahu kehendak pelanggan kita, mudahlah kita untuk melaksanakan aktiviti yang menyeronokkan. Dan seterusnya, kita juga boleh mendapatkan cadangan-cadangan aktiviti seperti mana yang saya nyatakan. Di hadapan kita, kita berhadapan dengan generasi-generasi muda sedangkan usia para guru semakin meningkat dan jurang umur juga telah menyebabkan minat sangat berbeza. Apabila kita mendapatkan cadangan-cadangan aktiviti dengan mewujudkan parking lot, student feedback dan sebagainya, kita dapat mengatasi apa sebenarnya yang dikehendaki oleh murid-murid kita. Kita cuba penuhi apa yang mereka minat. Dalam konteks ini, mudahlah kita untuk merancang program dan merancang aktiviti yang bersesuaian dan tentu bila aspek ini dapat dipenuhi, para pelanggan kita akan terus berlari ke pusat sumber kerana kita menyediakan apa sebenarnya yang mereka hendak. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Antara kajian yang pernah dijalankan adalah kajian tindakan meningkatkan mutu perkhidmatan PSS sebagai pusat pengumpulan maklumat, kajian trend dan minat, membaca warga sekolah, kajian galak guna PSS, program buku di mana-mana, program penggunaan pusat sumber, program penggunaan pusat akses, bagaimana untuk meningkatkan peratusan dalam rekod nilam, bagaimana untuk memasarkan PSS, bagaimana bergerak untuk menjadi PSS cemerlang, mengumpul maklum balas perkhidmatan pusat sumber, kemudian kami laksanakan program Jom Baca dan apabila telah berubah ke saya berpindah ke sekolah baru, saya melaksanakan lagi sekali apakah kajian minat dan membaca warga sekolah yang baru dan akhirnya kajian tindakan yang terkini merupakan KIT MDS iaitu bagaimana untuk melaksanakan program nilam atas talian. Untuk makluman para hadirin, rakan GPM yang saya kasihi, apabila kita melaksanakan kajian ini, sebenarnya menggalakkan kita untuk berfikir secara lebih sistematik. Dan walaupun ini adalah masalah, ini adalah ruang yang sangat hebat untuk kita mencetuskan idea baru. Dan syukur Alhamdulillah, idea-idea ini banyak membantu dalam pembangunan kerjaya apabila saya menggondol 3 anugerah inovasi. 3 kali mendapat anugerah guru inovatif. Dan ingin saya kongsikan bahawa pelaksanaan kajian juga membantu kerjaya dalam aspek pembangunan PSS. Semasa saya berkhidmat di Sekolah Menengah Konvent, kami telah pun berjaya dengan kerjasama seluruh warga sekolah menggondol 14 anugerah dan anugerah yang tertinggi merupakan anugerah Sekolah Cemerlang, anugerah Johan PSS Cemerlang dan anugerah kualiti Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Dan apabila saya berpindah atau ditukarkan ke Sekolah Menengah Surabaya, saya juga masih kekal menggunakan pendekatan kajian tindakan dan syukur Alhamdulillah kami akhirnya dinobatkan sebagai Naib Johan PSS Kebangsaan 2020 dan ikon GPM pada tahun 2020 di samping 21 kejayaan yang lain. Sebenarnya, untuk menghasilkan pusat sumber idaman, kami juga menghadapi masalah seperti anda semua. PSS di sekolah saya juga menghadapi masalah seperti mana yang dialami oleh pusat sumber lain di luar sana. Yang penting kita perlu membuat refleksi sebelum melaksanakan kajian. Untuk makluman semua, sekolah saya ingin menjadi sekolah NYPIB. Oleh itu, perlunya PDPC pembacaan yang aktif dan penerokaan maklumat pada tahap yang sangat tinggi. Namun secara realitinya, pinjaman di sekolah saya hanyalah sekadar 213 buah buku sahaja setahun. Dan PSS penggunaannya adalah sangat rendah, tidak digunakan sepenuhnya untuk mencari maklumat dan penerokaan maklumat hanya sekadar di school feeding ataupun kita kata perlukan guru untuk mencari maklumat. Okey, kurang pencarian maklumat secara terarah kendiri. Dan PSS adalah sunyi dan waktu rehat hanya digunakan sekadar untuk menghabiskan kerja sekolah. Dan PSS sangat dikenali sebagai pusat sumbat sekolah dan itu adalah perkara yang sering berlaku
dan guru-guru membawa pelajar ke PSS pada waktu relief tanpa aktiviti yang terancam. Dan keadaan ini merupakan satu perkara yang sangat kritikal dan memberi cabaran kerana untuk menjadi sekolah IB perlu wajib menghasilkan murid yang mempunyai tahap literasi dan maklumat yang tinggi. Dan sekiranya kita membaca jurnal ataupun kajian-kajian, terdahulu juga kita mendapati bahawa tahap bacaan dan penerokaan maklumat murid di Malaysia adalah sangat rendah. Dan dalam konteks ini merupakan satu ancaman kepada kejayaan sekolah untuk mencapai projek NYPIB. Jadi untuk mengatasi masalah ini, maka kita telah pun sama-sama melihat, membuat kita kata timeline apa yang perlu dilakukan untuk membangunkan pusat sumber. Kita bermula dengan kajian trend membaca dan maklum balas PSS pada tahun 2014 dan 2015 untuk mengenal pasti apakah sebenarnya yang diminati ataupun genre yang ingin para pelajar dan guru-guru baca. Kemudian kita laksanakan hasil dapatan tersebut, kita laksanakan program Jom ke PSS pada tahun 2016. Kemudian kita bergerak kepada pembudayaan nila pada tahun 2017 dan ini adalah satu proses yang sangat manis kerana akhirnya kita berjaya menghasilkan tokoh nilam negeri Kedah dan pelajar berkenaan mewakili negeri Kedah ke pertandingan tokoh nilam peringkat kebangsaan dan mendapat tempat yang keempat. Pada tahun 2018, kami telah melaksanakan program 4E pemacu PSS Cemerlang dan Let's Shake Wonderland dan kami mula bergerak ke arah untuk mendapat status Pusat Sumber Cemerlang pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 kita melaksanakan program PSS Ambassador iaitu melaksanakan perkongsian bersama komuniti dan seluruh warga-warga pendidikan. Dan ini saya kongsikan program 4E yang memberi fokus kepada pembangunan fizikal, di mana 4E sebenarnya merupakan konsep pembangunan literasi yang diperkenalkan oleh Meltzer 2008, di mana Meltzer mengatakan bahawa untuk memberi pendidikan perlu memberi fokus kepada pembangunan literasi terlebih dahulu, barulah dalam konteks ini murid-murid belajar. Jadi, idea yang diperkenalkan oleh Meltzer telah diubah supaya diadaptasikan kepada konteks 4E, iaitu E yang pertama, environment, bertujuan untuk mengubah persekitaran. E yang kedua, engagement, melibatkan pelajar dalam aktiviti pusat sumber. Encouragement, memberi sokongan kepada para pelajar untuk meningkatkan kemahiran penyelidikan, kemahiran komunikasi, kemahiran sosial, pengurusan diri dan kemahiran berfikir dan expectation. Dalam melaksanakan program-program ini, kita meletakkan harapan yang tinggi bahawa semua murid dan guru sebenarnya merupakan pembaca aktif. Dan program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pinjaman buku, meningkatkan jumlah penggunaan PSS dan membangunkan fizikal dan kemenjadian murid supaya dapat bertindak sebagai nadi sekolah selaras dengan NYPIB. Dalam konteks environment, kami memberi fokus kepada pembangunan fizikal PSS, membangunkan projek rangkaian sumber dengan mengenal pasti guru-guru yang mempunyai kekuatan dan meletakkan guru itu mengikut kekuatan mereka sendiri. Oleh itu, dalam konteks projek rangkaian sumber, kita mengenal pasti beberapa rangkaian sumber yang sesuai mengikut kekuatan warga sekolah dan kami juga bergerak ke arah perpustakaan digital. Dalam konteks engagement bermaksud kita melibatkan para pelajar dalam aktiviti pusat sumber dengan memberi fokus kepada pelaksanaan literasi maklumat dan juga aktiviti membaca. Seterusnya adalah kita memberi sokongan kepada seluruh warga sekolah dalam pelbagai aktiviti supaya kemahiran mereka dapat ditingkatkan. Dan sokongan itu kita terjemahkan dengan melaksanakan pelbagai ganjaran dan kempen, antaranya peminjam terbanyak, cabutan bertuah, memberi pengiktirafan kepada guru dan melaksanakan Hari Anugerah Tokoh Bitara, Hari Anugerah Nilam dan semua perkara kita memberi pengiktirafan kepada warga sekolah supaya mereka berasa seronok bersama dengan pasukan kerja pusat sumber dan juga memberi pengiktirafan kepada mereka dalam semua aktiviti yang telah dirancang oleh pusat sumber sepanjang tahun tersebut.
Selain itu, sokongan juga diberikan dalam pelibatan seluruh warga sekolah dalam perkongsian pintar. Antaranya, kami melaksanakan perkongsian pintar dengan Perpustakaan Awam Negeri, melaksanakan sudut ITPM dan sekolah kami mempunyai kelab pembinaan Aimaisara serta melaksanakan jaringan-jaringan kolaborasi bersama sekolah lain. Apabila kita melaksanakan perkongsian pintar, menyebabkan warga sekolah khususnya murid-murid akan lebih berminat dan berasa enjoy kerana pusat sumber menyediakan pelbagai aktiviti yang benar-benar mereka minati. Dalam melaksanakan program 4E ini, kita meletakkan harapan yang tinggi bahawa semua murid dan guru akan menjadi pembaca aktif. Kita mesti bercakap, melafazkan kata-kata dan kata-kata itu adalah doa. Kita melafazkan perkara-perkara yang positif dan kita meletakkan bahawa semua murid walaupun berada di kelas, kelas paling belakang sekalipun, mereka sebenarnya berminat dalam semua aktiviti PSS sekiranya kita melaksanakan program yang bersesuaian dengan tahap dan keupayaan mereka. Dalam konteks ini, kami telah melaksanakan program pemimpin muda. Kami mewujudkan IB Agent, memperkasakan pengawas PSS dan kami juga mempunyai rakan PSS iaitu AJK PSS yang berfungsi di kelas masing-masing. Dalam konteks guru, kita melaksanakan program Guru Bestari dengan memperkasakan Professional Learning Community, melaksanakan kajian tindakan dan juga melaksanakan nilam untuk guru dan memperkasakan tim teaching. Apakah impak pelaksanaan 4E? Apabila kita melaksanakan inovasi dengan memberi fokus kepada aspek pelajar, guru dan pembangunan fizikal, telah menatijahkan kejayaan pembangunan PSS secara serentak. Pertama, berlaku peningkatan dalam jumlah penggunaan PSS dan pinjaman buku seperti mana yang tercatat pada skrin, di mana pada tahun 2019 penggunaan PSS meningkat kepada 20,500 dan pinjaman buku di PSS juga meningkat. Dan dapatan ini juga telah menjadikan persekitaran PSS menjadi ceria dan bermaklumat dan wujud rangkaian-rangkaian sumber di seluruh kawasan sekolah dan paparan maklumat yang berada di kawasan sekolah tidak hanya sekadar untuk keceriaan semata-mata tetapi digunakan sepenuhnya untuk acquire maklumat, untuk acquire knowledge dan digunakan oleh guru-guru dalam proses PDPC. Dan dalam aspek murid itu sendiri, penyertaan dalam aktiviti PSS meningkat dan mereka rasa ingin tahu selepas ini apa PSS nak buat. Okey, selepas ini bulan hadapan apa PSS nak buat, menyebabkan mereka sentiasa tertunggu-tunggu apa sebenarnya yang akan pihak PSS laksanakan. Dan apabila kita libatkan para pengawas PSS dalam aktiviti PSS, maka kreativiti dalam pelaksanaan aktiviti meningkat, kemahiran komunikasi dan keyakinan diri para pengawal PSS juga meningkat dan pastinya motivasi dan minat membaca pelajar turut meningkat. Dan ini antara lain kejayaan program 4E dengan 12 anugerah dibentangkan dalam Seminar Sedar Kebangsaan 2018, ditulis dalam buku Amalan Terbaik Pusat Sumber dan telah kita laksanakan forum khas Amalan Terbaik dibentangkan semasa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan turut dibentangkan di Seminar Inovasi dan Pesta Buku IPG Kebangsaan dan sangat membantu menatijahkan kejayaan dalam Johan KSL Cemerlang, Anugerah Pembesarian Sekolah, Ikon GPM Kedah, Johan Nitsek dan juga membantu kejayaan di peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Saya telah berkongsi berkenaan dengan program 4E yang lebih memberi fokus kepada pembangunan fizikal, dan juga memberi tumpuan kepada meningkatkan penggunaan pusat sumber. Sekarang kita bergerak kepada program Let's Read Wonderland. Apakah Let's Read Wonderland? Let's Read Wonderland merupakan inovasi yang menggabungkan elemen membaca dan literasi di mana GPM memberi pendidikan literasi maklumat pada waktu relief dan
Aktiviti itu diterjemahkan dalam bentuk permainan, digabung jalinkan dalam aktiviti co-curriculum, memberi impak kepada pengetahuan kognitif dan sangat membantu dari segi pembangunan murid dengan menggunakan slogan Learning through reading is fun. Dan penulisan Let's Read Wonderland telah pun saya kongsikan dalam buku Dari Subis ke Bologna, Guru Malaysia Mengubah Dunia, dan dikongsi bersama dengan warga menerusi forum Amalan Terbaik Pusat Sumber semasa Pesta Buku Antarabangsa pada tahun 2018. Untuk makluman semua, Let's Read Wonderland ini merupakan satu inovasi di mana kita membuat perubahan, terjemahkan aktiviti membaca literasi dalam bentuk permainan. Kita laksanakan dengan menjana idea-idea kreatif warga pengawas pusat sumber. Biasanya kita laksanakan dalam skala yang besar, dalam waktu hari kurikulum, hari kita kata hari nilam ataupun aktiviti hari terbuka pusat sumber dengan melaksanakan taman tema. Dan kita akan mengenal pasti berapakah permainan yang sesuai untuk kita cipta. Okey, dan permainan-permainan itu dicipta mengikut tugasan dan tema, dicipta sendiri oleh pengawas pusat sumber. Dan dalam proses ini untuk mengenal pasti pemenang, kita melaksanakan tiket dan cak, dan boleh dilaksanakan dalam konteks skala kecil di dalam kelas, ataupun dalam bagi skala yang besar boleh dilaksanakan di peringkat seperti mana yang dinyatakan. Kita boleh laksanakan hari co-curriculum, kemudian minggu nilam, hari terbuka dan sebagainya. Dan untuk makluman semua, Let's Read Wonderland merupakan signature brand produk di PSS SMK Surabaya. Dan aspek signature produk merupakan perkara yang sangat penting untuk mewujudkan satu watak PSS, dan dalam konteks ini perkara ini telah pun disentuh dalam buku panduan pembangunan pusat sumber idaman yang pertama, dan buku ini wajib dimiliki oleh semua pengawas, oleh semua JPM dalam membangunkan pusat sumber. Dalam konteks ini, Let's Read Wonderland merupakan signature product atau produk PSS kami, di mana di sinilah watak PSS kami yang sebenar, di mana PSS kami dibangunkan menggunakan konteks PSS yang enjoy, PSS yang ceria, walaupun kita melaksanakan amalan membaca dan juga literasi maklumat, di mana aktiviti-aktiviti dilaksanakan menggunakan suasana taman tema, di mana ada maskot. Semua ini adalah pengawas pusat sumber, ada maskot. Maskot ini juga mengendalikan setiap kios, bagi soalan, melayani tetamu yang datang dan sebagainya. Jadi bila kita mewujudkan suasana ceria, kita dapat membuang stigma membaca itu adalah sesuatu yang membosankan. Kemudian, apa yang dilaksanakan dalam taman tema tersebut ialah kita mewujudkan pelbagai pertandingan, okey, yang dibuat dalam bentuk permainan, dan permainan itu sebenarnya adalah permainan yang ada konteks rapat dengan tema-tema ataupun tugasan-tugasan ataupun perkara-perkara yang dipelajari di dalam kelas. Jadi tentulah ini adalah sangat meronyokkan kerana kita telah membawa aplikasi literasi maklumat dalam proses pembelajaran menerusi aktiviti berbanding dengan pengajaran secara tradisional di dalam kelas semata-mata. Dan apabila kita melaksanakan aktiviti, bagaimana kita nak tentukan pemenang? Jadi setiap persoalan ataupun tugasan yang dapat diselesaikan, kita sediakan tiket, kemudian pengawal PSS akan cak. Mungkin kita boleh bagi hadiah, sekurang-kurangnya pelanggan yang dapat mengumpul 20 cak akan diberi hadiah dan sebagainya. Dan untuk memastikan bahawa aktiviti ini tidak sekadar permainan semata-mata, maka kita tentukan apakah tema-tema yang perlu diberi atau soalan yang diberi dalam penciptaan setiap permainan tersebut, antaranya tema sains, matematik, geografi, patriotism, pengetahuan isu semasa. Jadi ini bermakna pelajar yang benar-benar membaca sudah pasti dapat menguasai permainan tersebut. Okay? Jadi kita telah mengubah bahawa membaca itu adalah sesuatu yang membosankan. Kita transform aktiviti membaca itu kepada satu perkara yang sangat menyeronokkan. Apakah impak kepada murid? Dalam tempoh 2 tahun kita melaksanakan Let's Read Wonderland, kita telah melihat bahawa peningkatan dalam pendedahan kepada murid dalam konteks kemahiran maklumat.
Murid dapat mencari maklumat di perpustakaan. Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis khususnya kepada pengawas pusat sumber dapat terhasil di mana mereka perlu membantu GPM dalam penciptaan permainan. Mereka sendiri membuat promosi dan untuk makluman semua, Let's Read Wonderland dicipta menggunakan 100% bahan terpakai. Jadi mereka perlu menjana idea kreatif dalam menghasilkan banyak permainan. Okey, dan apabila mereka mengendalikan setiap kios atau gerai secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran komunikasi kerana mereka perlu bertanya kepada guru, mereka perlu membuat persembahan dan mereka juga perlu menguruskan konflik-konflik sehingga berjaya menghasilkan sebuah tamat tema yang hebat. Dan dalam penghasilan soalan, semua petugas Let's Read Wonderland ataupun pengawas PSS perlu mencari maklumat secara tidak langsung. Mereka menggunakan kemahiran-kemahiran ICT dalam penciptaan permainan. Dan mereka juga belajar. Dan semangat belajar ingin tahu mereka tinggi. Mereka perlu tingkatkan amalan baca, belajar mencetak nota dan program ini sebenarnya sangat sesuai kerana aktiviti ini dilaksanakan secara merentasi kurikulum. Impak kepada Let's Read Wonderland adalah peningkatan kreativiti murid di mana motivasi membaca meningkat. Motivasi membaca juga turut meningkat dengan pembacaan yang lebih bermakna. Sekiranya tuan-tuan sendiri melihat gambar-gambar tersebut, mereka dapat memberi penerangan dengan yakin, memberi penerangan kepada pengunjung-pengunjung yang datang berkunjung dalam Let's Read Wonderland. Malah untuk makluman semua, sesiapa pun yang menyertai Let's Read Wonderland pastinya mengambil masa yang sangat lama untuk keluar daripada tapak Let's Read kerana setiap aktiviti yang dilaksanakan sangat menyeronokkan. Dan apabila kita melaksanakan Let's Read Wonderland, berlaku peningkatan kemahiran kritis dalam penyelesaian masalah kerana sebenarnya ini adalah kita kata semua bermula dengan masalah. Tapi bila kita guide atau memberi garis panduan kepada para pelajar, mereka secara kreatif dapat mencipta permainan-permainan dan membantu rakan-rakan lain memberi penerangan untuk memahamkan sesuatu konteks. Secara tidak langsung, aktiviti-aktiviti dalam Let's Read Wonderland juga digunapakai dan disebarluas kepada seluruh rakan-rakan panitia yang lain. Jadi dalam tempoh yang panjang, dia sebenarnya dapat memberi fokus menggalakkan pembacaan yang berkualiti di mana konteks literasi maklumat diterapkan dalam mata pelajaran. Dan impak yang lain juga, apabila kita melaksanakan Let's Read Wonderland menggalakkan pembacaan berentasi sempadan kerana apabila dilaksanakan dalam pelbagai situasi skala besar dan sebagainya, kita memang invite sekolah-sekolah luar untuk bersama-sama dan berlaku program jaringan dan jalingan dengan berbagai pihak. Impak Let's Read Wonderland. Let's Read Wonderland telah pun disebarluas di sekolah-sekolah luar di daerah negeri maupun kebangsaan kerana telah pun dilaksanakan dalam kem membaca Satu Malaysia Negeri Kedah pada tahun 2018, juga digunapakai apabila kita memberi penerangan, guru-guru dilaksanakan oleh guru-guru JPM dan telah digunapakai dalam aktiviti co-curriculum dilaksanakan oleh guru matematik dalam melaksanakan fast matematik di sekolah-sekolah di daerah Protestan, dipeluaskan dalam mata pelajaran dan JPM juga telah berkongsi dalam pelbagai seminar di peringkat negeri maupun juga kebangsaan. Dan secara tidak langsung, apabila kita memberi penekanan kepada soalan-soalan yang berteraskan kepada akademik, Let's Read Wonderland membantu peningkatan kualiti JPK pencapaian bagi 3 mata pelajaran dalam PT3. Dilihat dalam skrin, berlaku peningkatan dalam mata pelajaran BM, dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sains, dan itu adalah mata pelajaran yang kita memberi fokus dalam aktiviti dalam Let's Read Wonderland dan sudah pasti apabila kita melaksanakan Let's Read Wonderland, penggunaan PSS dan pinjaman buku juga turut meningkat. Let's Read Wonderland juga membantu PSS menggondol 10 anugerah iaitu diiktiraf sebagai Best Practices NYPIB oleh PADU, ditulis dalam buku Dari Subis ke Bologna, pernah menyertai anugerah Harta Intelek Negara, membantu PSS menggondol anugerah
keempat PSS Kebangsaan. Dan dalam Seminar Pusat Sumber Kreatif 2018 dibentangkan kepada seluruh warga sekolah dan juga seluruh warga maya JPM di peringkat kebangsaan dan telah pun mendapat anugerah pingat emas kajian tindakan sekolah kluster kecemerlangan. Dan selain itu juga, Let's Street Wonderland telah dikongsikan kepada di dalam khusus pengurusan aktiviti PSS bagi pelatih IPG. Dan sebenarnya bila kita melaksanakan Let's Street Wonderland, dia sangat membantu dalam proses menjayakan konteks 4K1N, iaitu mendidik pelajar kemahiran komunikasi, kreativiti, pemikiran kritis, kolaboratif dan nilai murni, dan kita telah menanamkan skill-skill yang diperlukan dalam masa hadapan kepada anak didik kita. Kita telah pun membincangkan program 4E, pemacu PSS Cemerlang, Let's Street Wonderland, dan pada tahun 2019 kita telah bergerak untuk mencapai status PSS Cemerlang. Jadi dalam konteks ini, apa yang dilaksanakan oleh seluruh warga SMK Sultanah Bahaya, kita melaksanakan program House of Champions. Seperti mana yang saya nyatakan, pada tahun 2018, kita memberi fokus untuk memperkasakan pusat sumber. 2017, kita memberi fokus kepada pemberdayaan nilam supaya memberi impak kepada kualiti dalam pelaksanaan nilam sehingga berjaya menghasilkan tokoh nilam di peringkat kebangsaan. Kemudian kita bergerak dalam konteks pembangunan fizikal secara menyeluruh dan akhirnya kita telah berjaya mencapai status PSS Cemerlang pada tahun 2019 dengan mendapat tempat keempat di peringkat kebangsaan. Oleh itu warga JPM, sebenarnya kajian sangat membantu untuk kita berfikir secara sistematik walaupun PSS kita bermula dengan PSS yang bermasalah. Di sini juga terdapat beberapa inovasi yang terhasil dari kajian, antaranya adalah penghasilan model sekolah berwatak pembaca dan juga program House of Champion di mana kita memberi fokus kepada kemenjadian murid, kemenjadian guru, pembangunan fizikal dan perkongsian pintar supaya seluruh aspek ini dapat dibangunkan secara serentak bagi menghasilkan sebuah pusat sumber yang hebat. Para hadirin yang saya kasihi, PSS dapat menghasilkan satu transformasi bermula daripada zero kepada hero menggunakan pendekatan kajian tindakan. Menggunakan pendekatan membangunkan PSS menggunakan inovasi, dan ini adalah antara kita kata bukti kejayaan di mana pada tahun 2016-2017 PSS membantu untuk mencapai pencapaian IB World School di mana antara 10 buah sekolah yang terlibat dengan rintis NYPIB PSS SMK Sultanah Bahaya merupakan PSS satu-satunya yang mendapat markah penuh. Dan kami juga mendapat tempat ketiga nilam di Kedah, kemudian tokoh nilam Kedah pada tahun 2017, mendapat naik johan PSS Negeri Kedah pada tahun 2018, johan laman web Negeri Kedah pada tahun 2018, pingat emas kajian tindakan sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2018, anugerah inovasi daerah, johan nilam Bahasa Inggeris Daerah 2018 dan dibukukan program 4E dan Let's Street Wonderland dalam buku Dari Subis ke Bolok Nal Guru Malaysia Mengubah Dunia, anugerah khas PPD, dan hasil daripada pengalaman ini telah pun ditulis dalam buku Panduan PSS Idaman dan buku Amalan Terbaik Pusat Sumber Sekolah, dan juga akhirnya membantu sekolah dalam menghasilkan berjaya dinobatkan sebagai Johan PSS Cemerlang Kedah, Johan Anugerah Pembesarian Sekolah, Ikon GPM Kedah, Johan Nitsek Kedah, keempat PSS Kebangsaan, Top 3 Ikon GPM dan PSS Cemerlang Negeri Kedah. Dan dalam konteks 4E juga dibentangkan, seperti mana dinyatakan, dibentangkan dalam seminar inovasi dan dibentangkan sendiri kepada pensyarah-pensyarah IPG. Dan juga dibincangkan dalam forum di PBKL, Pesta Buku Antarabangsa pada tahun 2019. Let's Street Wonderland juga dibentangkan dalam seminar inovasi Pusat Sumber Kebangsaan dan
akhirnya dibukukan dalam buku kajian tindakan membangunkan PSS idaman dan dilancarkan semasa IFLA 2.0 dan juga turut dikongsikan bersama dengan guru-guru pelatih di IPG Kampus Darul Aman. Dan syukur Alhamdulillah pada tahun 2020, akhirnya PSS SNP Sungai Bahaya dapat menggondol anugerah PSS Cemerlang Negeri Kedah, Naib Johan PSS Cemerlang Kebangsaan 2020 dan Ikon GPF Kebangsaan pada tahun 2020 dan akhirnya PSS menjadi PSS penanda aras dalam pelbagai program kecemerlangan PSS yang segalanya bermula daripada PSS yang sunyi, PSS yang sendu dan PSS yang beku. Dan apabila kita melaksanakan kajian juga turut membantu dari segi pencapaian dalam akademik di mana syukur Alhamdulillah SNP Sungai Bahaya pencapaian SPM-nya meningkat 3 tahun berturut-turut dan ini membuktikan bahawa PSS merupakan kita kata nadi dan memberi sokongan dan berkhidmat sebagai khidmat bantu kurikulum secara tidak langsung. Apabila kita melaksanakan kajian, kita dapat menjadikan PSS kita itu PSS yang hebat. Ini adalah kemenjadian PSS di mana kita gabungkan program PAI dan Let's Read Wonderland menjayakan Dekad Membaca Kebangsaan, merealisasikan apa yang ingin diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita dapat meningkatkan kemahiran 4K 1N dalam diri para pelajar kita dan secara tidak langsung kita menyediakan skill for future. Kita menyediakan kebolehan pasaran pelajar kita dengan melatih mereka dengan pelbagai kemahiran masa hadapan. Dan ini adalah sangat penting kerana pelajar datang ke sekolah bukan semata-mata untuk lulus peperiksaan saja, tapi sekolah adalah proses untuk menjadikan mereka manusia dan boleh menonjol di peringkat kebolehan pasaran kerja. Dan semua GPM, marilah kita melaksanakan transformasi dan terus buktikan bahawa kita dapat membuat perubahan kerana a negative thinker sees a difficulty in every opportunity and a positive thinker sees an opportunity in every difficulty. Dan kita perlu ingat bahawa kita berada di sini, kita diberi amanah kerana kepercayaan yang telah diberi oleh pentadbir kita. Kita dipilih Allah atas keupayaan dan keistimewaan diri kita. Kita diberi tanggungjawab atas keyakinan bahawa kita mampu melunasi setiap tanggungjawab yang diberikan. Dan Allah telah memberikan kita peluang untuk berjuang dalam arena kita sendiri. Dan kita sendiri ditentukan Allah untuk membuat perubahan. Dan kita digunakan Allah ruang dan peluang untuk membuat perubahan dalam medan kita sendiri. Oleh itu GPM, ini adalah peluang kita untuk membuat transformasi dan mencipta sesuatu yang hebat di peringkat sekolah dan memberi impak kepada murid, pembangunan fizikal dan juga kemajuan sekolah. Dan anda semua perlu ingat apa yang anda lakukan. Jangan lupa rekod dalam buku rekod sebagai bukti kerja buat kita sehari-hari. Sebelum saya mengundur diri, yang hebat hanya datang dari Allah. Jika kita menghadapi masalah, kita perlu kembali kepada Allah kerana rahsia kejayaan adalah solat tahajud, duha dan sentiasa berdoa supaya Allah datangkan mereka yang membantu kita. Dan sekiranya kita telah pun mencapai kejayaan dan mencipta kehebatan, sebenarnya anda hebat kerana Allah yang datangkan pelbagai kemudahan dan berkat doa orang sekeliling. Oleh itu warga GPM khususnya dan juga mereka yang membangunkan pusat sumber, jangan takut sekiranya mendapat pusat sumber yang mempunyai pelbagai masalah kerana semuanya bermula dari kosong dan saya yakin anda semua mampu membuat perubahan. Sekian saja pembentangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.